Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 4 Sekolah Agama Taman Bukit Perdana? Saya harap semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Untuk hari ini, perkara yang akan kita belajar adalah perkara tajwid. Jadi murid-murid boleh sediakan buku, tulis untuk salin nota dan rujuk kitab. Kitab boleh buka muka surat 31. Okey. Baik, sebelum ini kita telah belajar, kita telah ketahui apakah yang dinamakan dengan mahras huruf dan berapakah bahagiannya. Kita telah belajar. Ustaz ulang sedikit. Mahras huruf ni apa? Mahras huruf ni ialah tempat keluar setiap huruf hijaiyah yang membezakan antara satu sama lain. Contohnya ba, mim, itu semua bahagian-bahagian tempat keluar huruf pada bahagian anggota yang terlibat seperti berapa bahagian itu termasuklah dalam bahagian mahras huruf yang kita belajar, iaitu ada berapa? Okey, ada berapa? Kita lihat sedikit. Ada 5, iaitu haisyum. Bahagian apa haisyum? Haisyum ni adalah bahagian rongga hidung. Lisanun, lidah. Jauf, iaitu rongga mulut dan rongga kerongkong. Al-haq, kerongkong, dan syafatan, dua bibir. Jadi kelima-lima bahagian mahras huruf ini akan membezakan setiap huruf hijaiyah yang akan dibunyikan. Okey, jadi perlunya seseorang yang ingin membaca Al-Quran perlu menguasai bahagian mahras huruf ni lah, sebab dia kena tahu bunyi-bunyi yang betul. Okey, jadi kita telah belajar untuk bahagian yang pertama, iaitu al-haq, kerongkong. Al-haq, kerongkong. Yang mana kerongkong ni ada 3 bahagian. Hujung yang mana? Hujung yang atas dekat dengan tekak kat bahagian ni. Kat kita punya anak tekak ni, dia kat hujung ni. Itu huruf apa? Kha, huruf kha dan huruf ghin. Awak akan rasa getaran tu lebih kat hujung tu. Kalau awak nak cuba, awak boleh sebut dan awak pegang mana yang lebih bergetar, mana getaran bunyi tu kat mana yang lebih. Okey. Yang pertengahan huruf a dan ha, ni kat tengah-tengah. Betul kat bahagian tengah-tengah kerongkong awak. Dan pangkal kerongkong, huruf apa? Dia ke dalam sikit dekat dengan dada awak tu. Huruf hamzah dan huruf ha simpul. Beza ha dengan ha. Ha. Awak akan rasa ha ni atas sedikit. Ha pedas ni. Yang ha ni dia dekat sikit dengan ke arah dada, dia punya getaran bunyi tu. Okey, ini sebut sedikit untuk kalau bagi mana yang lupa, Ustaz ulang sedikit. Jadi pada hari ini Ustaz akan sentuh bahagian untuk bahagian mahras huruf yang kedua, iaitu lisanun. Lisanun apa? Lisanun adalah lidah. Jadi apakah huruf yang terlibat yang mana dengan lidah barulah terhasil bunyi itu. Okey, jadi padanya berkaitan dengan mahras huruf lisan ni, yang lidah ini, padanya ada 10 bahagian yang khas. Lihat kat sini dalam kitab awak ada 10 bahagian dan ada 18 huruf yang terlibat pada huruf lidah, pada mahras huruf lidah ini, iaitu lisan. Ada 18. Jadi hari ini Ustaz nak sentuh mungkin 5 sahaja, supaya awak boleh faham, benar-benar faham. Tak perlu banyak sangat, kita ambil sikit-sikit. Yang penting faham apa yang sikit tu. Jadi kalau yang lagi selebihnya kita akan ulang, Ustaz akan jelaskan pada kelas yang akan datang. Jadi yang nombor 1, pangkal lidah dan lelangit lembut. Macam mana yang dikatakan pangkal lidah dan langit lembut? Okey, awak lihat dulu gambar tu, rajah tu. Huruf apa? Yang pangkal lidah dan langit lembut ni, huruf qaf. Tengok gambar tu. Mana pangkal lidah? Ni lidah. Yang merah ni lidah. Pangkal kat sini. Jadi langit lembut kat mana? Kat sinilah. Dia menyentuh, ya, qaf. Pangkal lidah itu akan menyentuh lelangit lembut, maka terhasillah huruf qaf.
keluar daripada huruf qaf. Okey. Langit-langit yang berhampiran dengan anak tekak. Kat sinilah dia. Ni mungkin ni tekak. Nah, ni langit yang lembut ni. Ka, ki, ku, kan? Okey, itu pangkal lidah. Pangkal lidah ni maksudnya kat sini lah, kat tengah ni. Kat bahagian pangkal, ke dalam bahagian yang hujung, bahagian dalam sikit dalam lidah tu, itulah pangkal lidah. Bunyi huruf yang terhasil adalah huruf qa. Seterusnya nombor 2, pangkal daun lidah dan lelangit. Ini huruf apa? Huruf kaf. Untuk huruf kaf ni, lidah itu dia akan sentuh lelangit yang hadapan sedikit. Kalau tadi yang dekat dengan anak tekak, yang kat sini. Kalau kaf dia atas sedikit, dia sentuh. Ka, ki, ku. Kalau yang ni ka, ki, ku. Nampak beza tu kan? Yang pangkal lidah tu dia sentuh dalam sedikit. Kalau huruf qaf hampir-hampir nak ke anak tekak bahagian langit atas. Ni langit atas takut dia tak tahu ni langit atas. Bahagian melawak tu, bahagian ni gigi, ni langit dia, ni namanya langit. Ni bahagian dalam yang lembut. Kalau kaf dia kaf dia depan sikit. Kalau tadi yang qaf kat dalam sini, kalau kaf dia kat atas sikit. Dia atas sikit. Yang ini. Kalau qaf dia dalam kat sini. Tengok gambar ni. Okey. Okey, itu untuk huruf kaf. Kakiku. Kalau qaf qakiku. Bezanya langit tu dia, kalau qaf pangkal lidah tu yang bahagian dalam lidah tu dia akan sentuh yang langit lembut. Kalau yang qaf dia ke depan sedikit. Dia akan sentuh langit atas sedikit, dia ke depan sikit. Okey. Terusnya nombor 3, bahagian maharaj huruf untuk lisan yang ketiga, iaitu pertengahan lidah dan lelangit. Ini mudah. Apakah huruf dia? Huruf jim, shin dan ya. Jadi tengah lidah kat mana? Tengah lidah. Tengah lidah. Ini lidah kita. Tadi yang pangkal kat sini. Pangkal sini. Ini tengah lidah sini. Kat sini. Ini hujung lidah. Okey, ini tengah. Nah, nombor 3 ni tengah. Okey. Jadi tengah lidah ni dia menyentuh lelangit. Lelangit mana? Lelangit atas juga, bukan langit bawah. Lelangit atas. Pertengahan lidah serta menyentuh lelangit. Keluar daripadanya huruf jim, shin, ya. Ja, ya, sya. Tengok. Kalau awak perasan, dia punya tempat keluar huruf semua sama, cuma sifatnya lain. Bunyi itu lain. Okey. Bahagian itu untuk bahagian pertengahan lidah dan lelangit. Tengoklah kat sini, ni jim, ni sya, ni ya. Semua lidah cuma beza dari segi pergerakan lidah tu sendiri. Kalau jim dia ada rapat sedikit. Kalau sya dia ada ruang sikit untuk keluarnya bunyi tu. Kalau ya, ya, lidah yang pertengahan tu dia akan sentuh, tapi dia punya permukaan lidah tu sikit je untuk terhasilnya huruf ya. Okey, awak boleh faham berdasarkan gambar yang awak lihat tu. Okey. Bahagian itu untuk bahagian nombor 3, iaitu pertengahan lidah yang menyentuh lelangit atas. Baiklah, seterusnya kita sentuh kepada bahagian maharaj huruf lidah, lisan yang nombor 4, iaitu tepi lidah dan gigi geraham. Tepi lidah. Okey, ambil semula. Ni tepi lidah dan bahagian sini. Ni tepi lidah. Ni tepi lidah.
Tak kira sama ada kiri atau kanan pun boleh nak sebut huruf dha ni. Okey. Sebelum tu Ustaz nak awak tahu dulu bahagian lidah yang tepi kat sini ni, tepi ni menyentuh gigi geraham. Contoh, kalau bahagian lidah yang kanan, sentuhlah gigi geraham kanan, jangan sentuh gigi geraham kiri. Kalau bahagian lidah yang kiri, sentuh gigi geraham kiri. Yang bahagian atas, geraham yang bahagian atas. Lihat gambar tu. Ini tepi lidah, gigi geraham sebelah atas ni. Terhasillah huruf dha. Dha. Jadi lidah tu yang bahagian tepi tu mesti sentuh gigi geraham belah tepi. Dia tak kisah sama ada kiri dan kanan pun boleh. Tapi setengah ulama kata untuk sebut huruf dha ni dia lebih mudah kita gunakan yang sebelah kiri. Lagi mudah. Jadi gunakan sebelah kiri. Ustaz pun sebut sebelah kiri. Dha. Jadi bahagian tepi lidah sentuh bahagian gigi geraham kiri lah. Ni. Kalau ni. Ni kiri. Kan? Kiri awak lah ni. Ni kiri. Gigi geraham pun sentuh kat bahagian sini. Dha. Okey. Itu untuk huruf dha. Dan last sekali nombor 5. Huruf apa? Huruf lam. Huruf lam ni macam mana? Mudah je kan? Huruf lam. Huruf lam, tengok dia punya huraian, dua tepi hujung lidah dan gusi gigi kacip. Gigi kacip. Antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip. Keluar daripadanya lam. Dua tepi hujung lidah. Hujung lidah mana? Inilah ni hujung lidah. Ni bahagian ni. Gigi kacip. Gigi kacip tu belakang gigi arnab awak tu. La. Gigi kacip. Kat bahagian situ lah. Gusi Gusi. Jadi gusi, sentuh gusi dia. Kat gigi arnab tu. Jadi ni la. Ni bahagian hujung lidah. Dua tepi hujung lidah. Maksudnya keseluruhan hujung lidah tu perlu menyentuh gigi kacip atas. Gigi kacip gusi gusi yang atas tu. Gusi dua gigi atas. Gigi arnab tu lah. Okey. Itu untuk bunyi la, untuk huruf lam. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. 5 bahagian makhraj khas untuk lisanun, iaitu tempat keluarnya huruf bahagian lidah. Saya ulang semula. Untuk alif, pangkal lidah dan lelangit lembut, iaitu pangkal lidah yang bahagian dalam lidah tu menyentuh lelangit lembut. Lelangit lembut tu kat mana? Dia dekat dengan anak tekak. Ka. Lepas tu yang kedua, pangkal daun lidah dan lelangit, sama juga pangkal daun lidah yang boleh bergerak sikit tu, dia menyentuh lelangit atas ke depan sikit daripada lelangit lembut tu. Kalau qaf ni ka. Okey. Seterusnya tengah lidah, bahagian tengah lidah menyentuh lelangit atas yang tengah juga. Jadi ja rapat sikit, sya dia ada ruangan sikit untuk keluar udara tu. Ya dia permukaan lidah tu dia sentuh sedikit, menyentuh, untuk menyentuh lelangit atas terhasil huruf ya. Okey, yang nombor 4, tepi lidah dan gigi geraham. Ini tepi lidah ya. Ini banyak orang salah sebut dha. Nak lebih mudah sebutnya, sentuhkan bahagian kiri lidah tu dha, menyentuh gigi geraham atas sebelah kiri dha. Nombor 5, dua tepi hujung lidah yang hujung sekali tu menyentuh gigi gusi gigi kacip. Gigi kacip ni gigi arnab awak tu, gigi kapak dua tu, la menyentuh geraham. Gusi menyentuh gusi gigi, bukan gigi la menyentuh gusi. Menyentuh gusi maksudnya kat sini. Ni gusi. Ni untuk lam ni kan. Dia menyentuh ni, bukan untuk gigi. Gigi sini, ni gusi dia kat atas sikit. Okey. Jadi wallahu taala alam, itu sahaja pembelajaran kita untuk tajwid makhraj huruf lisan. Ada 10, kita ambil 5 dahulu untuk hari ini. Lagi 5 kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi